Dia tak boleh dengar. Macam tu juga azan. Banyak yang komplain orang Islam. Orang Islam yang komplain azan. Bila Cina mati, tak berani dia komplain. Gendung-gendang, gendung-gendang, gendung, tak berani dia komplain. Tapi bila azan ni, siapa yang tak suka azan, tu tanda hati tu betul-betul gelap. Kita kena hormat azan, walaupun azan tu dalam radio. Sebab dia kalimat-kalimat yang membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita boleh jaga diri kita bila azan, jangan bercakap perkara dunia. Tak kira daripada radio ke, daripada TV ke, apalagi daripada live ni, daripada masjid dan surau ni, kita jangan berkata-kata pada perkara dunia. Tu. Ramai yang tak buat, tak tahu je. Orang dah bagi tahu hari Jumaat haram berniaga. Dalam kawasan masjid lebih-lebih lagi. Tak, dia kata isteri saya yang jual beli tu haram juga. Sebab dia kata tinggalkan jual beli. Memang perempuan yang jual, yang beli siapa? Lelaki. Tu. Budak-budak bahagian kopok lekor, orang tua bahagian ubat kuat. Dia bukan nak masuk awal masjid tu. Peniaga tu pendapatan dia haram. Yang melakukan transaction tu pun haram. Siapa yang membeli dan siapa yang menjual. Sebaik saja azan yang pertama berkumandang, maka tak boleh dah berniaga tu. Tak boleh dah berniaga tu, hukumnya haram. Tapi benda ni diabaikan. Elok-elok kita keluar rumah niat nak pergi Jumaat, sampai situ terbatal niat tu, dah pergi tengok ubat dulu. Tak? Takut-takut hilang pahala melangkah ke masjid tu. Sebab asalnya nak pergi mana? Pergi sembahyang Jumaat. Tapi berubah keadaan tu, pergi tengok benda-benda yang lain. Bukan marah meniaga tu, cara tu perlu diperbetulkan. Meniaga-meniaga lah. Dan firmannya lagi, faman kana yarju liqa'i rabbih falyamal amalan salihan. Siapa yang mengharap akan bertemu Tuhan, maka hendaklah ia beramal akan amal yang soleh. Semua orang akan berada di hari kiamat. Tinggal lagi ada yang tak dapat berjumpa dengan Allah. Kenapa? Allah tak sudi nak berjumpa dengan dia. Contoh kita pergi dekat satu company, ketuk-ketuk, dia tak pakai ketuk company sekarang, dia pakai loceng. Siapa terperanjat kita, ada sound speaker cakap. Tu ada speaker bercakap. Ada orang kata bila dia tak biasa, masa mula-mula sistem ni diperkenalkan, kan dekat rumah-rumah setengahnya dia pakai tu. Kita tekan button, keluar suara daripada speaker tu. Balik orang kampung tu, kenapa? Dia orang bela jin. Padahal suara tu keluar daripada speaker. Ya tak? Macam itu. Jadi kita pergi kat company tu. Siapa? Sekian bulan. Dia buka pintu. Nak jumpa siapa? Saya nak jumpa bos. Maka dia punya PA pun masuk dalam. Minta maaf lah, bos sibuk tak nak jumpa kau. Apa perasaan kita tuan-tuan? Kita dah sampai kat situ. Naik tangga punyalah tinggi sebab lift rosak. Begitulah keadaan orang di padang mahsyar. Dia mengharap dapat berjumpa dengan Allah, nak minta ampun semua, tapi dia kafir tuan-tuan, kafir, ataupun dia orang munafik. Orang ni tidak ada, Allah tidak sudi untuk mempertontonkan wajhullah kepada orang-orang yang kafir ni, tak ada. Hanya kepada orang-orang yang beriman, setelah dia masuk dalam syurga, dia akan melihat wajhullah tersebut mengikut kadar amal mereka. Ada orang boleh tengok hari-hari, ada orang boleh tengok sebulan sekali, seminggu sekali. Ada orang sentiasa karam dia dengan kelazatan melihat wajhullah. Tak beramal pun tetap akan berada di padang mahsyar, tapi tidak akan berjumpa dengan Allah. Tidak ada nikmat yang lain setelah Allah mempertontonkan wajhullah tanpa kaifiat. Kita tak payah fikir. Itulah nikmat yang paling diharap-harapkan oleh seorang hamba Allah yang begitu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika di dunia. Tapi dia kata amal yang soleh. Amal soleh ada beberapa syarat. Pertama, bertepatan dengan syariat, baru boleh kata soleh. Yang kedua, yang beramal dengan amal soleh tu mestilah dia beriman. Itu dari sudut usul din. Yang ketiga, mesti betul. Semayang amal soleh, dia beriman. Dan semayang tu memang bertepatan dengan syariat.
tapi tak cukup rukun, tak sah juga. Bila tak sah, ada pahala? Tidak ada dosa, bahkan ada dosa meninggalkan sembahyang sekiranya dia telah balik. Ada dosa meninggalkan sembahyang. Oh, ini yang paling takut. Masalah haid ni yang paling takut. Masalah istihadah ini yang paling takut pada perempuan, sekiranya mereka mengetahuilah. Saya dah ajar banyak tempat ni, MIC minta bentangkan haid, masalah haid dan nifas. Perempuan tanya. Tu saya dah lama stop ajar haid ni, pasal dia panggil saya ustazah lah. Tu nak tanya ustazah, pelik saya kata tak boleh ngajar haid ni bagi orang perempuan ngajar. Orang perempuan dia tak faham. Ni ada lagi soalan dalam lelaki kat rumah saya tu, saya belum jawab tu. Nak kena study case tu macam mana rupanya, berapa hari dia kena, berapa hari sebenarnya haid dia. Mudah-mudahan isteri-isteri kita ataupun anak-anak perempuan kita, putaran haid dia normal, jangan sampai kena bermasalah. Bila bermasalah, wajib cari hukum. Istihadah nama dia. Dia anak kita tiba-tiba baru je balik keluar haid. Hari pertama berdarah, hari kedua berdarah, hari ketiga berdarah, hari keempat berdarah, hari kelima berdarah, hari keenam tak berdarah, hari ketujuh tak berdarah, hari ke-8 berdarah balik. 2 hari tu tak ada darah. Hari 9 sampai hari yang ke-30 masih pula berdarah. Berapa hari haid dia? 15 hari, 15 malam ustaz. Ada makcik kat belakang jawab. Saya kata itu memang standard jawapan dia lah. Jawapan, tapi tak betul. Tak tahu lagi betul ke tidak. Sebab itu namanya dah kena istihadah. Dia ada 2 hukum di situ. Sama ada haid dia sehari semalam saja, maka dia kena qada sembahyang dia 14 hari. Sebab hari yang ke-16 confirm dah dia mandi junub. Sebab haid maksimum 15 hari. Kemudian ada lagi satu hukum. Tengok keadaan manusia ni. Darah yang kuat itulah haid, darah yang lemah tu ialah suci. Maka dia kena tengoklah warna apa darah tersebut. Satu kerja pula tak pernah saya tengok. Kira pakai sehari semalam. Tak. Tu kan senyap semua tu. Tak faham, memang tak faham tuan-tuan. Tambah tuan-tuan tak ada haid. Ya tak. Yang ada tuan punya haid pun tak faham. Lagi kita berkerut tu, angguk-angguk tak faham. Macam itu. Ni MIC minta. Tu minta ajar bab haid supaya dia faham. Bukan faham cara nak tu, berwaspada. Bila dia belajar yang saya bentangkan tu, dia akan faham benda ni benda penting yang perlu di berwaspada. Bila berlaku lain sikit, dia terus mencari hukum. Sebab dia melibatkan masalah sembahyang, puasa dan sebagainya. Dia melibatkan masalah sembahyang dan puasa. Dan firman-Nya lagi, jazaa'an bima kanu yaksibun. Balasan yang diberikan kepada mereka itu adalah sebagai balasan bagi amal yang telah mereka lakukan. Yang kafir dengan cara kafir itu dibalas dengan neraka selama-lamanya. Boleh bayangkan neraka selama-lamanya. Dan azab neraka ni saat ke saat dia bertambah. Dari sudut beban tanggungan azab tersebut. Bagaimana orang ni kena selama-lamanya? Sayanglah iman kita tuan-tuan. Katakanlah arak tu haram, katakanlah judi tu haram, katakanlah bersanding depan orang ramai tu haram, jangan tukar hukum. Dia melibatkan akidah. Daripada bersanding macam itu, ya tak, pelamin je 5,000, mak andam tengok kalau makin lembut makin mahal. Berapa dah belanja tu? Baik hantar dia orang pengantin ni pergi umrah, pergi melawat. Sambil-sambil nak pergi umrah tu, ambil yang ada transit dekat tu, bulan madu sekali lah. Lebih bermanfaat. Tapi dibazirkan dalam masa 1 hari dalam keadaan berdosa. Ni musim dia ni. Sepah-sepah pacak kemah tu saya tengok tadi tu. Tak tahulah macam mana keadaan majlis tu. Susahnya nak buang adat yang bermasalah ni. Kadang-kadang yang saya sedih tu, ya Allah, orang surau. Orang surau dah tu. Tapi tidak dapat menguasai majlis tersebut. Kita tengok, kita doa lah, mudah-mudahan Allah ampunkan dia. Dia tentunya nak yang baik, yang elok. Tapi tentangan daripada manusia, anak beranak, isteri, mak saudara apa semua tu cukup kuat. Lalu dia tak sanggup, tak tahan. Dia kalah kepada ancaman daripada manusia. Apa kita boleh doakan? Salah dah salah. Ya ayyuhar rijalu qawamu 'alan nisa. Lelaki ni memimpin kaum perempuan. Dia ayah.
tapi dia tidak boleh menguasai majlis tersebut, sedangkan dia pemimpin. Apa lagi yang kita boleh kata melainkan kita mendoakan Allah ampunkan dia, sebab dosa tetap dosa. Macam itu. Jadi fikir-fikirlah, siapa yang nak kahwinkan anak dia atau tuan-tuan yang nak kahwin lagi, jangan bersanding macam itu. Ya tak? Buat macam biasa je. Duit tu dia manfaatkan untuk perkara yang lain, yang lebih bermanfaat, yang lebih berfaedah. Tu. Jadi balasan yang diberikan kepada mereka itu adalah sebagai balasan bagi amal yang telah mereka lakukan. Ahli syurga begitu nikmat, bila masuk melangkah dalam syurga, tidak ada kesusahan lagi. Tak perlu dah nak semayang, tak perlu ada, tak ada dah sifat dengki, khianat apa semua. Masing-masing dengan keadaan masing-masing yang setimpal dengan urusan masing-masing. Di syurga ni macam kat dunia juga keadaannya. Kalau kita nak faham, orang hebat duduk pinggiran UK atau Bukit Lereng, Banglo. Yang tak berapa hebat duduk bawah sikit, rumahnya lain pula. Syurga macam gitu. Orang hebat, syurga dia Masya Allah, luasnya 500 tahun perjalanan. Buat apa syurga luas-luas? Jawapan dia, tuan nak luas-luas rumah tu buat apa? Buat apa? Mesti ada sebab. Kalau tidak, kerajaan buat flat semua, 3 bilik, 8x8 punya bilik, master bedroom 10x8, 10x10 lah. Ngaduh kita, sempit lah, apalah, 8x8 ni payah lah, gini. Beli rumah besar sikit. Kenapa kita nak besar tu? Dia membabitkan keselesaan, kelapangan. Ya tak? Tu syurga macam itu. Sebab tu dikatakan ada orang yang memiliki syurga, luas syurga dia 500 tahun perjalanan. Kalau daripada utara dunia kepada selatan dunia, berapa hari kita berjalan? Berapa hari kenderaan yang paling pantas? Kalau naik kereta api Cina 486 ke berapa? 456 km sejam. Kamera yang ambil gambar tu bergegar. Kamera yang ambil gambar tu bergegar. Gambar tu bergegar, saya tengok semalam. Laju betul. Tapi takkan sampai ke syurga. Tu 400 lebih kilometer sejam dekat Cina. Habis tu luas tu di dalam syurga, kenderaannya apa? Burak. Dia tak pakai RON95 yang baru naik tu. Laju amat. Boleh tembus langit pertama, langit kedua, langit ketujuh. Dia bodoh-bodohkan kita. Dia bukan kata harga minyak naik, diselaraskan. Sakitnya hati dengar, ya. Diselaraskan. Dia tak guna dah perkataan naik tu. Dia panggil psikologi. Dia panggil psikologi. Dulu dipanggil pejuang berani mati, sekarang ditukar pengebom bunuh diri. Generasi yang masih dalam tadika Dajjal Hajjah 2 akan datang 30-40 tahun akan datang, dianggap benda tu salah automatik. Padahal itu sebahagian daripada, bukan semua kita hukumkan jihad tu, jihad mengebom tu boleh tak, dia tengok kepada keadaan setempat tersebut. Tapi itu cara, salah satu daripada cara perjuangan. Kita tak boleh kalkulat sangat. Macam Badar, ikut kalkulator kalah dah Badar tu. Tapi kerana itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak kisahlah, pergi juga, akhirnya menang. Sebab Badar itulah kita ni dapat menyambung Islam kita. Sampai Nabi berdoa, aku bimbang ya Allah, sekiranya tidak menang kami, engkau tidak memberi kemenangan kepada kami. Allah tahu dah kita akan menang. Ketika itu Nabi tak tahu. Nabi berdoa kepada Allah, sekiranya aku bimbang, sekiranya kalah kami dalam peperangan ini, maka tidak ada lagi manusia yang akan menyebut nama engkau di atas muka bumi ini. Tapi Allah tak heran sebenarnya. Tak ada orang sebut nama dia pun, dia tetap dengan kebesaran dia. Syurga neraka telah pun ready untuk dimasuk oleh dua golongan tersebut. Yang rugi siapa? Kita lah. Kita. Dan firmannya lagi, innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Khalidi tu, tu nama tahfiz al-khalidi. Harap-harap hafazan dia orang kekal sampai mati. Harap-harap kita yang kerja cari duit, buat bangunan apa semua ni, tolong jaga makan dia orang, pahala tu kekal sampai hari kiamat. Khalidi maknanya kekal. Makna khalidi tu kekal. Tu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, syarat dia beriman dan beramal dengan soleh.
Syarat yang pertama, mesti dia beriman. Kemudian dia beramal. Amal tu soleh tu dengan keadaan tauhid dia betul, dia beriman tadi. Yang keduanya fiqhnya betul. Yang ketiga tasawufnya betul. Tak boleh ada riak, tak boleh ada ujub, tidak ada boleh menyombongkan diri, melainkan tiap-tiap kali dia beribadat, dia menyatakan kesyukuran kepada Allah. Itu saja kerja kita. Bila orang puji dia, satu perkataan je yang boleh keluar daripada mulut dia, alhamdulillah. Kecuali menceritakan kebaikan kita tu, ada kebaikan manfaat agama, ketika tu kita cerita. Kita mungkin dengan anak murid, mungkin dengan anak-anak kita, semayanglah nak, kau tengok ayah tiap-tiap hari pergi masjid semayang berjemaah apa, kita cerita amalan kita tu. Tapi kerana apa? Menasihatkan anak kita. Tak ada perasaan dalam hati nak menunjuk, maka yang tu tak ada masalah. Beriman dan beramal dengan amal yang soleh adalah syukur, adalah syurga, Jannatul Firdaus. Yang paling hebat sekali syurga, Jannatul Firdaus. Nama syurga ni dia ada 8, nama neraka ni dia ada 7. Ulama kata itu pun menunjukkan rahmat Allah mengatasi azab dia. Kerana 8 pintu syurga, 7 pintu neraka. Jannatul Firdaus itu sebagai tempat tinggal mereka itu. Ya Allah, kalau baca Jawharul Mahud, dia gambarkan keadaan syurga. Nak je buah tu siap, dah siap kupas apa semua siap, makan. Makan yang pertama lazat, makan kunyah kedua lazat. Dia punya lazat tu khalidi, kekal. Kita makan durian, paling bagus namanya apa? Durian apa nama tu? Tu. Ya tak? Sampai sini je sedap dia tuan-tuan. Dah sampai perut tuan-tuan muntah balik. Silat-silat badang pun tak nak minum. Muntah tu. Jangan kata kita. Tu. Tapi syurga dia lain. Makanan yang kita makan tu tidak akan jadi najis, tak akan menyebabkan sakit perut. Ada hadis dhaif, dia kata siapa yang minum air zam-zam sakit perut, tanda munafik. Hadis dhaif. Tu. Jadi kalau akan sakit perut, buat-buat selamba je lah tuan-tuan. Sebab tu tanda munafik. Ya tak? Jangan tanya orang, kau sakit perut tak? Kau sakit perut tak? Jangan tanya orang macam itu. Dia kata macam itu. Lazat semua. Makin makan, makin sedap. Makin makan, tu gambaran. Itu saja yang diberitahu dalam kitab. Nak ke mana? Sampai. Nak ke mana? Sampai. Kerjanya sekarang, tahan hawa nafsu, tahan daripada syaitan dunia yang sia-sia dan manusia yang tak nak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap di atas jalan Allah, maka manusia akan dikurniakan paling tinggi Jannatul Firdaus. Tu idaman semua orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama masuk dalam Jannatul Firdaus ni. Ni tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jannatul Firdaus itu sebagai tempat tinggal mereka. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka sudah tidak mahu lagi mencari tempat yang lain daripadanya sebagai gantiannya. Tanya, nak hidup lagi dunia? Apa kau jadi kau orang paling kaya dalam dunia? Tak nak. Nak kekal dalam syurga. Tak ada dah tempat yang terbaik melainkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia kata dalam surah Mulk tu kan. Tu. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Siapa yang cakap tu? Orang kafir. Bila tengok keadaan akhirat tu yang diragu-ragukan dulu, tergesa-gesa dia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, farji'ni, kembalikan kami semula ke dunia ni. Na'mal salihan, ni yang kita cerita amal soleh yang boleh masuk syurga. Ketika tu dia berjanji kepada Allah, dia nak buat amal yang soleh. Tu. Kenapa? Inna muqinun, sesungguhnya kami sekarang ni betul-betul yakin. Dulu tak yakin. Antara yang tak yakin bukan orang kafir, memang dia tak yakin. Orang Islam. Orang Islam. Saya kata kat kawasan tadi, sibuk, ramai trend sekarang. Anak baru 7 tahun, patut belajar mengaji Quran, hantar fardu ain, fahamkan rukun sembahyang apa semua sebelum dia balik. Sibuklah sekolah Cina. Tanya ngapa nak hantar anak sekolah Cina? Ramai yang jawab sebab nak bahasa Cina tu. Kalau anak jadi Cina betul besok macam mana? Sembahyang nak, lu siapa? Tak pensan.
Kalau nak setakat bahasa tuan-tuan, mantapkan dulu bahagian daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tetapkan tu. Tuan-tuan hantar bahasa apa pun tak apa lepas tu. Terus hantar pergi Cina tu, tak ada 3 bulan. Boleh Mandarin tu boleh. Paling tidak dia bawa balik 5 Mandarin tu. Macam itu. Jangan silap, percaturan tu jangan silap. Memang baik boleh bercakap Cina, tapi risikonya kerana prasarana tu tak bawa dia kepada mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Sebab kadang-kadang dia faham babi je tak boleh. Ya tak? Babi, daging babi tu tak boleh makan. Kuali yang buat goreng babi, lepas tu dia goreng Maggi, boleh makan. Tak ada babi dia kata. Memang tak ada babi dalam tu. Jadi yang ni kita takut. Lebih-lebih lagi kalau budaya tu, budayanya dibawa sekali. Oh berat loh. Pagi-pagi tebeng. Tak? Muka tak basuh lagi. Dia pegang tiga lidi dia tu. Dia pun baca tasbih dia. Gonggeng, 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 gonggeng. Sebab tu orang Cina paling alim. Tiap-tiap rumah ada surau. Tak? Dekat rumah ada surau merah itu. Projek Majlis Agama Islam dekat Menghala Kuluyam tu, saya mula-mula dia tolak tanah aja, surau dia naik dulu. Bangunan majlis agama tak naik lagi. Surau dia naik dulu dekat satu sudut. Cukup percaya dia. Cukup percaya dia. Dalam rumah dia tu tengoklah mesti ada terpekong dia tu. Tu kepercayaan dia. Tapi ada orang Islam, dia tak simpan terpekong. Dia kurang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alai. Tak ada dah yang lebih hebat melainkan Islam. Tak ada. Tuan-tuan takkan jumpa. Takkan jumpa. Jadi ambillah cara Islam. Apa saja kehendak kita ni, kita ambillah cara Islam. Tinggalkan pendapat-pendapat yang karut. Kerana dia berisiko. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh adalah syurga Jannatul Firdaus itu sebagai tempat tinggal mereka itu. Mereka kekal di dalamnya dan mereka sudah tidak mahu lagi mencari tempat yang lain daripada sebagai ganti. Dia transparent, dia boleh tengok ahli neraka tu. Masa belajar jalan lain dulu, dia sebut kisah dia lebih kurang macam gitulah. Ada manusia duduk dalam syurga tu, dia seperti kaca. Dia punya syurga dia tu. Dan transparent, dia boleh tengok. Kehendak dia nak tengok ahli neraka, Allah izinkan dia tengok ahli neraka tu. Apa faedah dia bila Allah tunjukkan ahli neraka kepada ahli syurga? Bertambah-tambahlah dia rasa nikmat. Untungnya aku dulu jadi ahli surau, boleh mati pada hari raya dalam keadaan ketubah yang kedua. Kalau jadi JRO, kita dah cerita dah. Berisiko. Dia boleh tengok tentang ahli neraka tu, tekan button Fir'aun, keluar Fir'aun punya seksa macam mana, nampak. Maka dia bersyukur kepada Allah. Dia bertambah-tambah nikmat di dalam syurga tu sebab Allah pilih dia, letak dia di atas jalan-jalan yang menyampaikan dalam syurga. Sedikit pun dia tak kesal dengan dulu dia tak pergi tengok konsert, dulu dia tak pergi tikam nombor ekor, dulu dia tak pergi bekerja ke KLIA sign autograph, dulu dia tak isap dadah, dulu dia tak tackle isteri orang. Dia tak menyesal langsung. Kerana melihat orang yang tackle isteri orang berzina, ni azab dia. Orang yang pergi tengok konsert tak diampunkan dosa, ni zina, ni dosa dia. Yang mendedahkan aurat, ni dosa dia. Awak dulu kelubur lah, orang kata panggil ninja turtle. Pasal pakai tutup lingkup habis. Kau tengok tu isteri dah macam ninja tu, kiki itu ketawa. Dia tak pakai, tudung pun tak pakai. Besok baru dia tahu. Yang pakai ninja tu, masa tu tak ada aurat lah. Syukurnya kepada Allah, Allah bagi pilih dia menutup aurat dengan sempurna. Sekarang ni fashion yang menyalahi syariat. Tu. Kejap lagi Pragawati jalan gedik. Dia pakai baju belah, baju gaun, baju skirt. Lepas tu masuk pula bahagian busana muslim. Yang seksi tadi tu gelik. Ya tak? Ustaz tengok ke? Tertengok. Tu boleh cerita tu. Tak? Macam ni. Tu saya kata, yang lumba motor tu bagi nenek duduk sebelah tu. Seorang tak datang saja masanya. Yang pegang payung tu bagi nenek-nenek OKU ke apa, bagi tu. Tu. Memang tu tarikan dia. Ni ada pameran kereta dekat mana? PWC ke pameran kereta? Kat mana entah. Yang duduk atas hanger tu perempuan.
Orang tengok Injil ke tengok perempuan? Saya jawab, tengok perempuan. Kalau saya pergi pun memang saya tengok perempuan tu. Sebab tu saya tak pergi. Susah nak jaga mata ni. Dia tarik macam besi berani tu. Itu naik motor sampai ke belakang. Tarikan. Lelaki tengok perempuan, perempuan tengok lelaki. Kalau bawa budak-budak ni memang kalau tengok perempuan dia kata habis 3 ayat. Dia faham tak? Dia dah tengok perempuan. Pagi tadi hafal 2 ayat baru, habis 3 ayat. Minggu lepas punya hafazan pun habis. Bahana tengok aurat perempuan. Ni betul. Jangan tengok aurat perempuan. Aurat lelaki pun tak boleh tengok. Tengok bola kat stadium hukumnya haram kerana melihat aurat lelaki. Kalau semua pakai track shoot, tak ada dosa daripada melihat tu. Ada dosa dari sudut lain pula. Mungkin dia tinggal semayang, mungkin tersentuh perempuan sana sebab percampuran aduk lelaki perempuan dan sebagainya. Dan firman-Nya lagi, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali artinya tidak masuk neraka. Ni orang ni pernah berdosa, orang ni pernah kufur, orang ni penuh dengan maksiat, kecuali orang yang bertaubat. Itu tadi kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in 1 kali. Pertama, terhindar daripada syaitan sampai ke petang. Yang keduanya, diampunkan 1 dosa. Yang ketiganya, diangkat 1 derajat. Yang keempatnya, diberi satu pahala di sisi Allah. Kita baca je lah. Di situ ada peluang pengampunan dosa. Kecuali artinya tidak masuk neraka orang yang bertaubat dan beriman serta beramal dengan amal yang soleh. Dia berdosa, dia bertaubat, iman dia tidak terganggu, iman dia tidak terbatal, dan dia ikuti dengan amal yang soleh. Jahat macam mana tu ketika pun, itu dulu. Pertama taubat, yang kedua gantikan masa-masa yang terbiar dulu tu dengan amal yang soleh. Itu kerja yang disebut dalam Minhajul Abidin. Bagaimana manusia ni ada yang mendapat hidayah ketika berumur 50 tahun, ada yang mendapat hidayah ketika berumur 70 tahun. Yang tu kita tak pelik. Ending tu bila dapat saja hidayah, lipat gandakan usaha untuk beribadat, buat baik. Bukan sahaja sembahyang, tidak buat maksiat tu pun satu kebaikan. Tu maknanya yang pertama nak kena buat apa kita? Stage yang pertama ialah tinggal maksiat. Tak buat sunat dulu tak apa, maksiat tinggalkan. Taubat kepada maksiat yang dahulu-dahulu, yang wajib tu tidak tertinggal, tambah yang sunat. Orang ni akan dapat yang akan dapat apa? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah yang engkau kata berkenaan dengan hadis ini apabila engkau tidak beramal dengan ilmu engkau? Nak cakap apa? Apa sebab tak nak beramal dengan ilmu tu, sedangkan kau membaca hadis Nabi bunyanul Islam ala khams? Wallahu alam. Panjang umur kita akan jumpa pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita nak sambut tahun baru ni, nak kena ingatlah kita sama-sama beringat, bertambahnya tahun, berkuranglah umur kita bakinya. Makin lama makin sikit, makin lama makin sikit. Mudah-mudahan kita terus mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyambut tahun baru. Pasanglah azam yang baik-baik, tuan-tuan. Kita pasang azam ni kalau boleh ikut tahun Islam. Sebab umur kita di sisi Allah dikira kalender Islam. Jadi kita pasang azam. SMS pada kawan-kawan kita, walaupun kita tahu dia ni tak pernah datang surau, biar dia dapat maklumat yang kita ada hari yang perlu kita besarkan, iaitu awal Muharram. Ajak dia baca doa akhir tahun dengan awal tahun. Wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.